Kalau kita tengok daripada satu sudut lain, macam Amerika yang nak sedang serang Suria. Suria. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua? Bersama saya Heri dan video kali ni saya tak buat tentang coding, tapi kita nak cerita sikit tentang isu semasa yang sedang berlaku dekat dunia, perperangan antara Rusia dan juga Ukraine. Okay? So sebelum ni saya ada terima soalan daripada dengan kawan tentang Ukraine, tanya pasal pendapat, dan saya pun ada cerita dekat WhatsApp lah, grup-grup WhatsApp dengan kawan tentang apa yang berlaku sebenarnya dekat Rusia dengan Ukraine. Okay, so sebelum kita cerita tentang negara diorang antara Rusia dengan Ukraine, biar saya cerita sikit tentang latar belakang Presiden dulu, Presiden Vladimir Putin, dan mungkin kita akan tahu kenapa tindakan dia tu terlalu keras yang macam kita nampak sekarang dan terlalu pantas yang apa yang berlaku pada hari inilah. Okay, bagi yang belum kenal Vladimir Putin ni, Putin ni dia sebenarnya bukan asal daripada orang kaya. Kalau ikut sejarah hidup dia, dia adalah seorang yang kehidupan biasa lah. Mak bapak dia kerja-kerja biasa ni. Dan kemudian dia belajar sambung degree dalam bidang law kalau tak salahnya. Dan kemudian dia ada join intelligence lah. Kira macam perisik kalau kita selalu dengar CIA ke apa kan. So dia orang punya Rusia tu adalah nama dia. Apa nama dia, lupa dah nama dia. Geng-geng intelijen untuk ketenteraan ni lah. And then kemudian dia running for mayor kalau tak salahnya. Dia masuk mayor, kemudian dia masuk politik. Lepas tu dia mula masuk lebih ke arah ambil kepimpinan lah, senang kata. Sebab dia ada satu kes berlaku sebelum dia jadi Perdana Menteri atau Presiden of Rusia. Dia ada masalah dekat kampung dia. Ada masalah anti-komunis punya macam konflik macam tu lebih kurang. Kemudian Moskow dia tak beri jawab balas dekat orang-orang dia orang, so dia ambil satu langkah ke hadapan untuk dapatkan title President of Rusia. Okay. So then bagi yang belum tahu ataupun yang dah tahu tentang Rusia dengan Ukraine ni memang satu hal lah. Saya kategorikan sebagai perang politik diorang lah, walaupun ada bunuh-bunuhan. Tapi dia bukan peperangan sebab agama. Okay? Sebab kalau ikutkan kedua-dua negara tu memang dia sebenarnya Rusia ni dia lebih kepada cenderung pada Kristian. Ukraine ni pula kalau tak salahnya dia ada kepimpinan dia orang Jews, orang Yahudi. Memang Rusia dengan Yahudi, orang kata Rusia ni kira negara yang antara negara dibenci oleh Yahudi lah. Tapi diorang bukan perang sebab agama, bukan perang sebab agama. Diorang berperang sebab diorang punya latar belakang politik yang kita akan ceritakan kejap lagi. Okay, cuma dari sudut Islam, dari sudut hubungan Rusia dan juga orang Islam, orang Muslim, sebenarnya tak ada masalah. Kalau kita tengok Rusia sendiri, Vladimir Putin sendiri, dia pun memang ally dengan, berkawan dengan Turki punya presiden, dan orang Islam dekat Moskow pun tak ada masalah yang kita boleh, tak adalah ada masalah apa macam ada resis orang nak semayang ke masjid ke surau ke. Diorang tak ada masalah macam tu dekat Rusia, kat Moskow. Even diorang sana pun diorang ada, dekat Rusia pun ada mufti dalam agama Islam ni. So maksudnya memang kira okey lah, dia dengan Islam tu okey. So tak adalah bermasalah. Cuma sejarah peperangan Rusia ni, antara yang lama peperangan Rusia adalah peperangan dengan orang Islam, iaitu dekat Afghanistan. Rusia dia pernah berperang dengan Afghanistan lebih kurang 20 tahun ataupun belas-belas tahun, tapi hampir 20 tahun jugalah. Tapi itu sebelum Vladimir Putin lah. Kemudian Chechnya pun sama pernah berperang. Kemudian bila Vladimir Putin dia dapat title presiden, dan peperangan dekat Chechnya pun tamat, maka Chechnya tu kalau tak salahnya diberi autonomi lah untuk orang Islam dekat situ hidup dalam negara, tapi dalam bawah jajahan Rusia lah. Chechnya tu. Dan sekarang pun memang Chechnya dengan Rusia diorang pun dah rapat, dah tak ada masalah. Kita pun tak dengar ada masalah. Dan baru-baru ni kita dapat berita yang peperangan Ukraine, Chechnya juga hantar askar untuk ke Ukraine, bukan untuk bantu Ukraine tapi untuk
bantu Rusia dalam peperangan Ukraine. Okey. Dan macam saya katakan tadi, Rusia pun dia ada ally dengan Turki, sebab dia punya geografi dia, okey, dia punya kedudukan geografi. Nanti saya akan cerita kenapa Rusia serang Ukraine dan kenapa dia boleh ally dengan Turki. Okey, so kita masuk bab tentang Rusia dan juga Ukraine punya peperangan. So kalau yang korang pernah dengar sebelum ni, memang pernah berlaku peperangan dekat Ukraine, tetapi bukanlah dekat bandar besar Ukraine tu, tetapi dekat satu macam orang kata pulau lah, satu daerah kecil daripada Ukraine. Rusia rampas kawasan ni. Tengok ni nama dia Crimea. So pulau ni Rusia rampas dan sekarang dah jadi milik jajahan Rusia. Kalau tak sebenarnya Ukraine yang punya. So diorang berperang sebab tanah ni lah. Kenapa dia berperang sebab tanah ni? Kalau kita perasan, dekat Rusia dia tak ada laut tau. Dekat sebelah-sebelah barat ni tak ada laut. Yang ada semua sebelah sini, kita tengok dia tak ada laut yang menghubungkan dia dengan ekonomi sebelah sini lah, sebelah barat ni. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kata laut sini dimiliki oleh Ukraine dan dekat sini ada satu port yang sangat popular, yang mana memang kira pusat perdagangan lah. Kalau kata boleh kata macam port utama lah untuk kedudukan negara kat keliling sini, termasuk Rusia dengan Ukraine. So maka Rusia rampas tanah ni, dan port ni juga dia rapat lah dengan port-port daripada negara lain, dan juga dia ada laluan yang dia boleh lalu lah untuk keluar terus daripada sini, yang lebih dekat lah berbanding kalau kata, sebab tanah Rusia ni besar. Kalau tengok dalam map, Rusia ni besar. Kalau kata dia duduk dekat laut sebelah sini, susah lah kalau dia nak berhubung dengan negara-negara lain yang dekat, negara-negara Arab ke kan. Okay. So rampasan Crimea tu adalah krisis lah, kira tahun 2014 tak salahnya, baru tamat ke 2016 macam tu. So diorang ada, dan masa tu pun NATO dah ada, dan NATO pun dia dah mula invite Ukraine untuk join NATO. Dan kalau kita tengok antara sebab peperangan dekat Moscow ni adalah pertama sekali yang Putin claim adalah ada dua daerah dekat sini yang ingin merdeka daripada Ukraine. Maksudnya dia nak duduk bawah jajahan Rusia. Ada dua tempat, nama dia Luhansk ni dengan Donetsk. Macam mana sebutan saya pun tak tahu. Okey, ada dua daerah ni. Sebab tu tentera Rusia dia masuk ikut dua daerah ni. Sekarang ni tentera Rusia paling senang masuk adalah ikut dua tempat ni. Satu Luhansk dengan Donetsk. Dan kemudian daripada Crimea ni sendiri Crimea ni dia akan naik ke atas juga. So ada 3 kawasan tentera yang kuat yang dia boleh masuk. Tempat yang lain ni semua ada bom ni. Okey, dan persoalan ni kenapa Ukraine nak masuk NATO? Okey, NATO ni kira pertubuhan ataupun persatuan yang ditubuhkan oleh Amerika Syarikat untuk menggabungkan beberapa negara supaya mendapat bantuan lah. Kalau satu negara kena perang ke apa, so dia akan bantu. Apa yang dia cakap lah, begitulah. Tapi sejauh mana kebenaran tu tak tahulah. Sebab Ukraine sementara ni baru 2 hari perang, dengan kata dia punya bandar utama Kiev ni dah kena serang, tapi masih macam tak ada bantuan tu, tak tahu, wallahualam. Okay, so Ukraine dia masuk ke NATO. Kenapa Rusia tak nak bagi Ukraine ni masuk NATO? Kan? Okay, kalau nak tahu, tengok kat sini saya buka dekat dalam kita punya PowerPoint supaya saya boleh lukis sikit. Memang ada reason yang reasonable kenapa kenapa Rusia tak nak bagi. Saya buat warna merah Kenapa Rusia tak nak bagi Ukraine masuk NATO. Tengok. So sekarang ni yang dah masuk NATO adalah negara Estonia dekat atas sini, kira utara barat bagi Rusia. Estonia, Latvia. Okey, saya letak dia punya tumpuk-tumpuk tumpuk-tumpuk merah. Latvia, lepas tu ada Poland, ni lepas tu Slovakia, Hungary, Serbia, rasa Romania sekali kot, Romania. Kemudian ada Bulgaria bawah ni, kemudian dia ada Croatia. Okay.
So ini semua kira tompok-tompok ni anggap adalah jajahan, bukan jajahan, sorry, dalam bawah NATO punya pertubuhan. Turki tak join, Turki tak masuk NATO. Okey, kalau tengok daripada segi map ni, bayangkan kalau kata NATO ni, diorang punya cara adalah bila mana-mana negara yang join NATO, diorang akan hantar bantuan ketenteraan untuk jaga negara diorang. So kalau perasan lah dalam maps ni kan, memang nampak Amerika tu ke arah Rusia. Dia memang letak betul-betul kat sempadan, nampak. Semua ni adalah sempadan-sempadan Rusia ni. Rusia nak ke barat lagi, memang ni lah sempadan dia. So US ada letak senjata diorang kat sini, diorang letak misil, diorang letak mungkin kita kebal ke bantuan ketenteraan, mungkin ada letak askar kat sini. Kononnya untuk menjaga negara tu, ketenteraman negara tu daripada serangan Rusia lah. Tetapi kalau kita tengok ke sini, macam Amerika yang nak serang Rusia tau. Yang sebenarnya lah, kalau kita tengok daripada satu sudut lain, macam Amerika yang nak serang Suria, serang Rusia. Okay. So maka kalau kita tengok dekat sini, andai kata Ukraine ni dapat lah dekat NATO, NATO letak senjata kat sini, maka habislah dia punya sempadan. Maka tertutup habis sempadan ni. Nampak. So sebab tu lah Vladimir Putin cakap bila Ukraine join NATO, maka apa yang berlaku adalah satu threat satu ancaman bagi negara Rusia. Sebab bila tentera dia duduk dalam NATO, Ukraine pula akan ikut tundingan jari NATO, maka bila kalau kata berlaku peperangan dingin, US boleh membekukan ataupun US boleh tutup sempadan antara Ukraine dengan Rusia, maka terputuslah sumber ekonomi. Memang kita kata negara Rusia tu besar, tetapi kena ingat negara Rusia yang sangat besar tu, tanah diorang tu bukan tanah standard macam kita ni, tanah standard. Tanah diorang tu ada yang berbukit-bukit, ada yang bersalji. Kalau ikutkan dekat Estonia ni, yang sebelah atas ni, semua ni memang kawasan yang kerap salji. Sebab tu Rusia menjaga Laut Hitam ni, Black Sea ni. Dekat sini kan tadi saya kata ada satu port yang popular, sebab port ni antara laut yang tidak membeku bila di musim sejuk. Sebab itulah Rusia perlu jaga port ni. Inilah kira macam sumber ekonomi diorang nak jaga diorang ekonomi. So inilah sumber security diorang. Kalau kita perasan, tengok dekat terusan-terusan yang ada dekat sini kan, tengok macam port yang ada dekat Crimea ni, kalau katalah tak dapat dekat Rusia tak rampas tanah ni, maka habis semua port-port clearing ni adalah milik orang lain. Dan yang sini pula ada juga port, tetapi port dia orang tak besar. Dan port yang daripada tempat yang selain daripada Crimea ni, dia agak jauh lah daripada laut yang nak lalu dekat Istanbul ni. Sebab itulah Rusia dia berkawan rapat dengan Turki. Bukan kira kawan rapat, tapi dia ally lah, diorang tak bergaduh lah. Dalam peperangan Rusia dengan Ukraine pun, kalau kita tengok dalam susunan bendera, memang Turki dia ally dengan Rusia. Okay. Walaupun banyak negara yang condemn Rusia, tetapi ada juga negara yang duduk dengan Rusia sekali. Macam Malaysia, kita negara berkecuali lah, sebab kita negara kecil kan. Okay. Dan kalau tengok balik, kalau kita tengok balik, kalau kata Ukraine ni Rusia tak serang, maka Ukraine pun akan jadi bukan milik lah, maksudnya join NATO, dan Amerika akan letak dunia senjata, ketenteraan di dalam Ukraine. So maka ini antara chance mudah untuk Amerika ataupun NATO serang Rusia pada masa akan datang. Sebab apa? Sebab antara tempat capital city dia adalah Moskow. Rusia, dia punya capital city adalah Moskow. Dan daripada Moskow, jalan yang paling elok untuk sampai adalah pada Belarus ni. So Belarus ni, kalau kata dia dah tersepit di antara negara-negara NATO macam ni sekarang, maka memang boleh tembus. So daripada antara Moskow nak ke Belarus, hujung ni, saya buat garisan sikit antara sini, antara sempadan Belarus tu dengan Moskow. Saya tebalkan sikit.
Antara Moskow ni dengan sempadan Belarus ni, kalau ambil tegak macam ni, dia tak sampai 500 kilometer. Tak sampai 500 kilometer, kalau tak salahnya lah. Okay. So maksudnya memang sangat hampir, sangat hampir. Sebab tu macam mana pun Moskow dia memang Rusia dia memang akan jaga sempadan dia. So dikira Ukraine adalah negara sempadan dia. Jadinya disebabkan Ukraine pada zaman dahulu sebelum peperangan dunia kedua, kira dulu-dulu lah kan, sejarah dia memang Ukraine ni adalah tanah Rusia. Kemudian diorang dimerdekakan. Okay. So inilah antara sebab kenapa Vladimir Putin dia berkeras. Dia, sebab tu saya kata dia adalah salah seorang daripada perisik. Dia adalah Joint Intelligence punya team. Maka dia nampak beberapa step di hadapan percaturan ekonomi negara, politik negara ni, politik peperangan. Dia nampak beberapa step di hadapan yang orang lain tak nampak. So bila dia serang Ukraine, kita akan nampak Rusia tu salah. Tetapi yang salahnya sebenarnya adalah NATO. NATO yang cuba untuk membakar darah. Saya rasa kalau saya sendiri jadi presiden presiden dekat Rusia, mungkin step yang sama juga yang saya akan ambil. Mungkin, kemungkinan. Okey, sebab kita dah tak ada sumber lain nak keluar. Kalau kata negara lain dia dah ambil tapak-tapak ni semua, memang tertutup lah. So sekarang apa yang Rusia buat, apa yang Vladimir Putin punya decision is dia nak serang Ukraine bukan sebab nak hancurkan negara dia. Kalau kita tengok peperangan antara Rusia dengan Ukraine, baru ambil masa 2 hari, dia dah sampai ke bandar, dah sampai ke pusat bandar, dah sampai ke capital city of Ukraine dekat Kiev. Maksudnya kalau kata Rusia betul-betul nak bedil Ukraine, boleh sangat, memang boleh sangat. Lagipun memang kalau tengok perbezaan ketenteraan, memang Rusia menang, Ukraine memang sangat kecil. Kalau kata dia tak nak hantar tentera, tak nak hantar orang, dia hantar jet terbang atas langit, atas awan Ukraine je, rasa memang tak tahu nak kata lah, sebab dia punya beribu, dia punya jet pesawat, jet perang dia orang total semua beribu, lebih 10,000 pun rasa, lebih 10,000. So maksudnya kat sini Ukraine sekarang dia cuma perang untuk takutkan tau. Dia bagi takut supaya menggugat presiden Ukraine tarik diri daripada NATO. So sebenarnya tu je kunci dia, dia nak keluarkan daripada NATO. Putin dia tak ada masalah dengan pertubuhan negara, suka hatilah. Tetapi bila NATO ataupun Amerika dia nak mula menjajah dengan cara konon pertubuhan, tapi sebenarnya dia nak menjajah. Dia nak menjajah Ukraine. Amerika dia nak jajah Ukraine dalam bentuk politik pertubuhan macam tu. So sebagai seorang yang bijak seperti Putin ni, maka dia akan fikir beberapa step ke depan. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh nak tak boleh nak abaikan tentang kesusahan rakyat Ukraine. Saya pun rasa agak sedih. I'm very sad seeing that diorang punya rumah kena bom, budak-budak ada, lepas tu ada kereta yang kena remuk langgar macam tu je kan. So macam this is insane. This is criminal lah. This is world criminal. Tapi so sekarang ni cerita dia memang Presiden Putin dia memang berada di Ukraine ni, sebenarnya mangsa keadaan antara NATO dengan Rusia. Dia mangsa keadaan kat situ. Tetapi Putin pula mangsa keadaan, kalau kata dia tak hantar tentera ke Ukraine, dia tak halau NATO keluar, kemungkinan ekonomi dia akan tersekat. So dua-dua masalah, ada masalah ketegangan politik kat situ. Masing-masing ada masalah yang diorang nak kena settlekan. So apa pendapat saya yang sebenarnya masalahnya bukan daripada kedua-dua negara ni, bukan daripada Rusia, bukan daripada Ukraine, tapi masalah datang pada mereka. Masalah NATO tu yang membawa masalah untuk menggugat kedua-dua negara ni lah. Yang satu nak gugat suruh join NATO, satu lagi menggugat ekonomi dia kalau dah masuk. So inilah antara perancangan peperangan yang diorang buat. Okay, mungkin diorang tak fikir nak perang, tapi mungkin kalau perang dingin, macam saya katakan tadi, kalau dah dalam Ukraine ada tentera US dan Ukraine pula nak ikut telunjuk dari jari US, maka kemungkinan ekonomi Rusia memang sangat mudah terjejas. Okay, memang sangat mudah terjejas. Walaupun kita tengok dekat sini macam Finland ada dekat juga dengan, ada juga
rapat dengan Rusia, Estonia rapat dengan Rusia. Tapi semua tanah ni sebenarnya tanah berbukit. Tanah ni kalau kita tengok dalam map biasa memang nampak tanah ni semua berbukit. Tanah dekat Rusia ni dia tidak cantik macam tanah kat China tau. Kalau tengok dekat China, nampak diorang masing-masing boleh buat jalan. Maksudnya tanah diorang ni tidaklah terlalu macam mana kata, taklah terlalu sukar untuk membuat pembangunan. Tak macam dekat Rusia. Rusia ni nampak satu tanah dia besar, hutan dia pun sangat besar, dan sampai bukan semua tempat yang boleh dicapai dengan jalan biasa. Moskow ni lah menjadi pusat. So kalau kata Moskow ni jatuh, tempat lain jadi apa? Kan? So inilah ceritanya. Okay. So tentang peperangan, mungkin kita tak boleh nak salahkan mana-mana pihak, salah satu pihak pun susah juga nak cakap kan. Memang apa yang Putin buat adalah satu crime, tetapi kalau dia tak buat, mungkin negara dia akan jatuh pada masa akan datang. Kalau kata NATO tu lah cerita dia sebenarnya, kalau NATO tu tarik ataupun Ukraine tarik diri pada NATO, rasa tak ada masalah. Kan? So Ukraine tarik diri pada NATO. Dan Putin dia bukannya nak jajah sampai nak hancurkan negara tu. Kalau nak hancurkan, rasa memang sangat sekejap boleh hancur. 2 hari. Semalam dengar diorang start perang, hari ni diorang dah sampai Kiev. So itu je lah antara beberapa poin yang saya nak sampaikan tentang isu semasa peperangan Rusia dengan Ukraine. Mungkin nanti kalau ada berita yang lain, saya akan cuba bawa lah cerita sekali dalam channel YouTube. Kalau saya ada salah cakap, saya minta maaf. Boleh betulkan dekat ruang komen, mungkin saya ada terlepas pandang apa-apa ke. Sebab bab sejarah ni memang kena baca baru kita tahu kan, baru kita ingat. Saya pun tak berapa ingat sangat sejarah negara sendiri pun. Sejarah ke laut. Lagi nak tengok sejarah negara orang. Okay, so itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.